Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah terakhir kita pada bulan, tak silap saya, bulan Februari, awal bulan Februari, kerana pada bulan bulan Mac saya tak dapat hadir, ada keuzuran atau ada program lain. Bulan April dah mula puasa, sekarang baru sambung balik. Maksudnya hampir 2 bulan lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, baik. Kuliah yang terakhir adalah berkaitan dengan asbabul irsi, sebab-sebab yang melayakkan seseorang itu mendapat harta pusaka, atau asbabul irsi, sebab yang melayakkan seseorang itu dapat harta pusaka. Okey, baik. Sebab yang melayakkan itu ada 4 sebab. Ada 4 sebab. 3 daripadanya disepakati oleh semua ulama. 1 berlaku khilaf. Sebab yang pertama iaitu kerabat atau nasab atau hubungan darah. Yang itu kita dah selesailah sebenarnya. Cuma saya nak ambil atau menarik kembali ingatan kita. Okey, sebab yang pertama sebab hubungan darah atau hubungan kerabat atau hubungan nasab. Sebab apa awak dapat harta pusaka? Oh, saya anak si mati. Hubungan darah kan tu kerabat. Sebab apa dia tu dapat pusaka? Oh, dia tu cucu lelaki si mati daripada anak lelaki. Sebab apa dia tu dapat pusaka? Oh, dia datuk si mati. Itu maksudnya hubungan kerabat atau hubungan darah. Sebab yang kedua yang disepakati oleh semua ulama juga adalah al-azziwaj atau perkahwinan. Yang ini yang kita akan sambung kuliah pada kali ini lah. Sebab perkahwinan. Okay. Yang ketiga sebab pembebasan hamba. Yang ini kita tidak akan sentuh kerana tidak relevan lagi buat masa sekarang. Bukan hukum tu tak relevan, hukum tetap relevan, tapi perkara yang nak dihukumkan itu tidak ada buat masa sekarang. Jangan kata hukum syarak tak relevan. Hukum syarak tetap relevan, cuma perkara yang nak dihukum tu tak ada. Tak tahulah berpuluh tahun akan datang ada lagi proses perhambaan, mana kita tahu. Wallahu alam lah. Tapi sebab untuk layak pusaka salah satunya adalah pembebasan hamba. Seorang memiliki hamba, kemudian hamba itu dimerdekakan. Bebaslah hamba berkenaan, berkerjaya, ada harta, meninggal. Tidak ada waris, hartanya diwarisi oleh bekas tuan atau yang membebaskannya. Harta ya tak pergi kepada Baitul Mal. Okay. Nanti kata kalau ada hamba lagi lah, tapi dah tak ada sekarang, kita tak bincang panjang lah. Okey, jadi 3 sebab yang saya sebut itu, hubungan darah atau kerabat, perkahwinan, pembebasan hamba, sepakat ulama, tak berlaku khilaf padanya. Sebab yang terakhir, sebab yang keempat adalah agama Islam atau Baitul Mal. Ini berlaku khilaf ulama. Namun dalam mazhab Syafi'i kita, Baitul Mal layak mendapat harta pusaka. Okay, nanti kita akan bincanglah. Okey, baik. Kita pergi kepada sebab yang kedua yang belum kita selesai dalam kuliah yang lepas, iaitu sebab perkahwinan. Sebab apa dia dapat harta pusaka? Dia suami si mati atau dia isteri si mati. Okay, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Suratun Nisa ayat 12. Surah Nisa ayat 12, surah yang keempat. Saya baca lebih kurang ayat berkenaan dan lebih kurang maksudnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
surah An-Nisa ayat 12. Okey, baik. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain wa lahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna as-sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain ila ayat. Saya berhenti kat situ. Lebih kurang maksudnya, okey, terjemahan ayat ini, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu, siapa kamu ni? Suami-suami, lelaki lah yang menjadi suami. Bagi kamu, yakni suami, nisfu, separuh, okay, half, nisfu, separuh daripada ma taraka azwajukum, daripada harta atau apa yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. In lam yakun lahunna walad, bila kamu, yakni suami ni, dapat separuh harta pusaka isteri yang isteri tinggal. In lam yakun lahunna walad, jika isteri kamu yang mati itu tak ada anak. Isteri mati tak ada anak, suami ada, dapat separuh harta pusaka. Okey. Fa in kana lahunna walad, dan jika sekiranya isteri kamu yang mati itu ada anak, isteri kita, suami isteri kita tu ada anak. Sebab apa ya sebut isteri ada anak? Mengapa tak kata kita ada anak? Sebab ada orang suami lelaki kahwin dengan janda dah ada anak. Sebab itu dia tanya anak isteri, bukan anak suami. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itu ramai masyarakat kita silap dalam bertanya. Seorang wanita mati, seorang lelaki suami datang bertanya, Ustaz, saudara, tuan, haji contohnya lah, nak tanya satu soalan. Saya dapat harta pusaka isteri saya banyak mana? Berapa bahagian saya dapat? Ustaz bertanya, awak ada anak tak? Salah soalan itu. Patut tanya, isteri awak ada anak tak? Baru betul. Baru dapat jawapan tepat. Sebab kemungkinan dengan suami tu tak ada anak, tapi suami terdahulu ada anak. Suami tu jawab, oh saya tak ada anak. Ustaz kata awak tak ada anak, separuh harta pusaka isteri. Sudah salah jawapan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itu kena tanya, isteri ada anak tak? Tak kira lah anak dengan suami mana, asal ada anak. Sebab ramai orang menyembunyikan anak tiri. Ia tu bukan anak saya bagi tahu tak ada anak lah. Salah. Sebab harta pusaka ni cepat pembahagian dia jika sekiranya harta berkenaan harta tunai. Isteri ada harta tunai, bawah bantal, bawah tilam 20,000, atau suami pegang duit dia 10,000, atau KWSP dapat dalam 200,000. Duit cepat. Tanya ustaz, macam mana saya dapat pusaka? Oh, awak dapat separuh sebab awak tak ada anak. Soalan dah salah. Kena tanya, isteri awak ada anak tak? Duit tadi dah bagi dah, habis. Kan, tanah, rumah, kereta mungkin lambat, sempat dibaiki. Yang duit tunai tadi. Supaya kita tidak tersalah dalam memberi harta pusaka akibat daripada kecuaian kita. Allah Ta'ala dalam ayat ini menyatakan, suami, kalaulah isteri kamu tak ada anak, isteri kamu mati, ada harta, kamu dapat separuh kalau isteri kamu tak ada anak. Tapi ingat,
kalau isteri kamu itu ada anak, suami dapat ar-rubu' 1/4 kuarter atau 1/4 daripada harta peninggalan isteri berkenaan. Sebab apa suami dapat 1/4? Isteri ada anak, ramai ke seorang ke tak kira, lelaki ke perempuan tak kira, janji ada anak. Sebab dalam ayat ini menyebut ada anak aja. Ia tak sebut bilangan, ia tak sebut jantina. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila ni bahagi harta pusaka min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Pembahagian harta pusaka ini berlaku, harta pusaka siapa? Harta pusaka isteri lah, sebab ia bincang bahagian suami dari harta pusaka isteri, iaitu sesudah diselesaikan wasiat yang isteri buat dan sesudah dibayar hutang yang isteri tinggalkan. Namun dari segi praktikal dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayar hutang dulu baru wasiat, walaupun dalam ayat ini disebut wasiat dahulu baru hutang. Kerana ijma' ulama bersepakat bahawa tujuan utama ayat ini menyebut wasiat dahulu daripada hutang adalah memberi gambaran supaya wasiat itu kena tunaikan. Sebab takut disembunyikan. Sedangkan hutang payah nak sembunyi. Akhirnya orang datang tuntut. Nak sembunyi macam mana? Tapi wasiat boleh disembunyikan. Jika Sulaiman akhlakan tak diketahui, tak tertunailah wasiat tu. Faham tak maksud saya? Itu pemimpi baru tahu. Cerita piran belilah tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Kan dia berpakat dengan peguam. Ayah saya ada buat wasiat tak? Ada. Okey, saya bayar kepada awak, buat diam dah wasiat tu, jangan tunai. Boleh buat. Tapi hutang kita tak boleh berpakat dengan adik-beradik kita, tak payah bayar hutang si A. Akhirnya si A datang tuntut, tak bayar mahkamah kan? Tak boleh nak sembunyi hutang. Wasiat boleh. Sebab itu penekanan ayat ini menyebut wasiat dahulu supaya ditunaikan, jangan ambil mudah. Namun demikian, amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dikemudiankan. Apabila turun ayat ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana? Rasulullah menjawab, ataupun amalan yang dibuat oleh baginda, tunaikan hutang terlebih dahulu, kerana hutang itu haknya telah wujud semasa hidup lagi, cuma tak bayar lagi. Sedangkan wasiat berlaku bila mati baru berlaku. Tak mati tak berlaku, boleh dibatalkan pun pada masa hidup. Sedangkan hutang masa hidup dah ada dah, cuma tak bayar lagi atau tak berkesempatan untuk membayar. Mati kena sambung bayar daripada harta pusaka. Jadi suami dapat sama ada separuh, 1/2 kalau isterinya mati itu tak ada anak, atau 1/4 kalau si mati itu ada anak. Bila dapat 1/2 atau 1/4 itu sesudah ditunaikan hutang wasiat tadilah, wasiat hutang dan sebagainya. Kalau ada, kalau harta habis tengok sajalah. Isteri dia banyak hutang, kain selimut, kapek, sebagainya, bayar hutang berkenaan, tak ada dah, habis harta. Sebab isteri dia mungkin tak berkejaya, kan? Adalah duit simpanan, tapi ada juga hutang, bayarlah hutang-hutang berkenaan dan sebagainya. Tak berbaki, tak berbalance harta, maka suami tak dapat apa satulah. Sebab apa tak dapat? Harta tak ada. Jangan ambil dulu 1/2 baru kira nak bayar hutang. Tak cukup nanti kok pandai dia lah, dia kata. Tak boleh buat begitu, sebab hutang dahulu. Itu maksudnya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman lagi sambungan daripada ayat ini.
walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Walahunna, yakni isteri-isteri kamu tu, kalau kamu mati, kamu tak ada anak, yakni suami tak ada anak, isteri itu mendapat ar-rubu' 1/4. Suami meninggal dunia, seorang lelaki meninggal dunia, ada isteri, lelaki tu ada anak tak? Suami tu ada anak tak? Tak ada. Isteri dapat 1/4. Dan jika sekiranya kamu ada anak, yakni suami yang mati itu ada anak, falahunna sumun, maka isteri kamu itu dapat 1/8 harta kamu, iaitu sesudah daripada ditunaikan wasiat dan hutang yang kamu tinggalkan. Ila akhir ayat lah. Saya baca ayat itu dulu sebelum menghuraikan sebab pewarisan, iaitu perkahwinan. Jadi ayat ini menunjukkan hubungan atau watak untuk mendapat harta pusaka suami atau isteri. Bila munculnya perkataan suami atau panggilan suami atau isteri, iaitu dengan akad perkahwinan. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan bertanya mengapa dapat banyak sikit, inilah ayatnya. Kan, mengapa lelaki atau suami dapat banyak harta isteri, isteri dapat sikit harta suami. Ini ayatnya. Sebab ramai orang tanya begitu. Pandai-pandai ustaz ni reka, tiba-tiba saya dapat 1/8, apa pasal? Saya hidup 60 tahun dengan arwah. Tak ada pasalnya. Ayat Quran suruh beri begitu, bukan saya beri. Sebab itu saya baca ayat itu dulu. Yang kata ayat ini, ini tidak adil, Allah tetapkan tidak adil. Na'udzubillah, tidak adil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kena baca ayat sebelum kita melafazkan kata-kata yang itu. Nak banyak bincang dengan waris. Boleh tak mak nak banyak sikit harta arwah ayah kamu ni, isteri lah. Anak kata mak ambil semua pun tak apa, alhamdulillah. Bukan kita petikaikan ayat Allah tu. Itu maksudnya. Sebab itulah hubungan di antara manusia sesama manusia ini kena jaga dengan betul, kerana dia berterusan. Kalau hubungan tak baik dah masa hidup, bagi pusaka bermasalah lah sikit. Sebab itu Islam ini bukan satu-satu part saja nak pakai, semua keadaan baru betul. Ini bab pusaka sahaja, faraid. Bab lain putus hubungan silaturahim, putuslah, tak kisah apa pun. Bab faraid je nak ikut, bukan salah begitu. Bab faraid tu betul lah ikut, yang lain kena ikut juga, barulah mudah perbincangan. Tetapi realitinya agak sukarlah tuan-tuan dan puan-puan ya, apabila bab berkaitan bab harta. Okey, baik. Jadi dalam konteks ini saya nak kaitkan ayat ini dengan sebab pewarisan, iaitu perkahwinan. Syarat sebab untuk layak dapat harta pusaka, salah satunya adalah perkahwinan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut suami isteri, suami dan isteri. Kalau suami mati, isteri dapat harta pusaka macam mana, dan kalau isteri mati, suami dapat harta pusaka macam mana. Untuk melahirkan hubungan suami dan isteri ataupun panggilan suami dan isteri, mesti berlaku akad perkahwinan yang sah menurut hukum syarak. Oleh itu sebab untuk mendapat harta pusaka adalah kerana akad nikah yang sah menurut hukum syarak. Apabila sah sahaja akad nikah menurut hukum syarak, maka bertukarlah watak, bakal suami menjadi suami, bakal isteri menjadi isteri dalam rukun nikah itu.
rukun nikah ada bakal suami, bakal isteri, wali, saksi, ijab kabul, kan contohnya lah. Bakal dah bertukar menjadi suami isteri bila sah akad nikah menurut hukum syarak. Daftar tak perkahwinan nombor 2. Sebab ada yang bertanya, Ustaz, boleh tak tanya satu soalan? Seorang ni berkahwin tapi tidak berdaftar, Ustaz. Boleh tak harta pusaka? Layak tak isteri berkenaan dapat harta pusaka suami dia mati? Saya kena tanya, sah tak akad nikah? Wallahu alam lah Ustaz, sah atau tidak, tapi tak daftar. Sahkan dulu akad nikah tu, baru boleh jawab. Kan? Kalau daftar tapi tak sah, tak layak pusaka walaupun daftar. Ada tapi jarang atau kadang-kadang lah perkahwinan yang tak sah tapi daftar, yang mana pasangan dan orang masa itu tidak tahu bahawa tak sah. Pernah berlaku perkahwinan adik-beradik. Abang dijaga keluarga angkat sana, adik dijaga keluarga angkat sini. Terputus hubungan masa umur 4 tahun, 3-4 tahun dulu. Sekarang dah umur 28, 27 tahun berkahwin. Ya ini berwali kan, wali hakim, dia kata ayah dia dah mati, kami ambil anak angkat. Akhirnya diketahui mereka ini adik-beradik. Walaupun sijil nikah ada, wajib farakkan, pisahkan hubungan itu. Maka kalau meninggal tak layak pusaka lah, kerana perkahwinan tak sah walaupun sijil nikah ada. Boleh faham tu. Boleh berlaku perkahwinan adik-beradik yang tidak diketahui masa kahwin. Tak salah mereka, tidak dianggap zina kerana mereka tak tahu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan dia nak bagi tahunya, sah akad nikah layak pusaka, daftar atau tidak daftar, kena perlukan sah dulu akad nikah, kerana perkahwinan yang sah sahaja boleh didaftarkan dengan bahagian pendaftaran nikah, cerai dan rujuk di Jabatan Agama Islam negeri-negeri lah. Kalau tak sah akad nikah tak boleh daftar. Untuk menentukan sah atau tidak perlu rujuk kepada mahkamah syariah. Jadi kalau ditanya kepada saya, sah ke tidak, apa ni perkahwinan yang tidak didaftarkan itu layak tak pusaka, kena tanya dulu perkahwinan yang tidak daftar itu sah atau tidak. Tak pasti rujuk kepada mahkamah syariah lah untuk membuat pengesahan. Kalau sah layak pusaka, kalau tak sah tak layak pusaka walaupun lama berkahwin anggapan mereka sah. Maka tak boleh daftar lah kalau tak sah dan tak layak dapat harta pusaka. Jadi perkahwinan yang sah menurut hukum syarak, memenuhi rukun dan syaratnya, maka sahlah perkahwinan itu dan layaklah pasangan yang hidup mendapat harta pusaka jika meninggal salah satu pasangannya. Kalau suami meninggal, isteri layak pusaka. Kalau isteri meninggal, suami layak pusaka. Berapa kadarnya? Maka kena tanyalah, isteri yang meninggal itu ada anak atau tidak? Ada, suami 1/8. Isteri yang meninggal, suami 1/4. Isteri yang meninggal itu ada anak atau tidak? Ada, isteri suami 1/4. Isteri yang meninggal itu ada anak atau tidak? Tiada anak, suami 1/2. Begitulah kalau suami meninggal, suami berkenaan yang meninggal itu ada anak tak? Tak ada anak, isteri 1/4. Suaminya ada anak atau tidak? Ada, isteri 1/8 bahagian. Yang paling penting, sah atau tidak akad nikah,
bukan tempoh kahwin, bukan daftar atau tidak, bukan lama atau sekejap perkahwinan itu berlaku. Dalam ayat ini yang saya baca tadi, tidak jumpa satu tempat pun yang menyebut berkahwin lama dapat banyak, berkahwin sekejap dapat sikit. Tak ada. Sebab orang ramai bangkitkan perkara emosi. Tak salah, bukan salah, tetapi nak buat tuntutan banyak atau sikit tanpa berasaskan kepada panduan syarak yang menjadi isunya. Ustaz, saya kahwin dengan arwah selama 60 tahun Ustaz. 1/8 je harta pusaka. Mengapa sikit sangat Ustaz? Mengapa tak dapat banyak? Nak banyak tuntut harta sepencarian. Allah Ta'ala memberi bahagian harta pusaka 1/8. Dalam ayat itu, sebab itu saya baca ayat dulu, supaya kita tak petikai soal lama sekejap untuk dapat faraid. Kerana Allah Ta'ala tidak sebut tempoh pun dalam ayat itu. Tak ada tempoh. Janji dia suami atau isteri. Namanya wataknya suami, wataknya isteri dengan si mati. Tak ada dalam ayat itu, supaya kita tak petikai. Dan tak pernah jumpa kat mana-mana ayat Quran menyebut tempoh lama atau sekejap kahwin menentukan hak ataupun kadar bahagian pusaka. Tak jumpa. Bacalah berapa kali tamat bulan Ramadan nak cari kalau kahwin lama dapat banyak pusaka. Tak jumpa dalam mana-mana ayat. Yang jumpa ayat ni je, watak suami isteri. Kalaulah perkahwinan itu sah menurut hukum syarak, perkahwinan yang sah menurut hukum syarak, kahwin pagi petang meninggal, dah layak pusaka. Belum sempat dia ambil sijil nikah lagi, baru isi borang dia, baru borang, selesaikan borang-borang lah. Nikah dah pagi tadi, aku terimalah nikahnya sekian-sekian. Tok Iman akak atau wali yang akak nikah berkenaan bapa wanita, tanya sah, 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 sah. Amin, alhamdulillah, baca doa kan. Sah dah akak nikah. 5 minit mati salah seorang. Na'udzubillah. Bukan kita doa begitu, tak. Mungkin boleh berlaku, bukan mustahil. Suami meninggal, isteri dah layak dapat pusaka. Kahwin baru 10 minit, makan beradab belum lagi. Makan beradab belum lagi. Pelamin tak naik lagi, tapi sudah suami isteri. Sebab itu sudah akad nikah, dah boleh bersalam dah. Suami dah boleh bersalam dengan mak mertua, isteri dah boleh bersalam dengan pak mertua. Sebab wataknya sudah berubah menjadi suami isteri. Belum tu tak boleh salam lagi. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita pun petikai Allah, untunglah dia baru kahwin 10 minit dah dapat pusaka. Yang untung dia tak marah kan. Yang rugi dia marah pula. Allah, rugi saya dapat pusaka 60 tahun kahwin. Hak rugi kan. Tak sudah kita manusia ni kan, tak selesai. Sebab itu Allah Ta'ala menyusun soal pusaka ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma isteri tadi tidak boleh menuntut harta sepencarian. Isteri yang dah kahwin lama boleh tuntut harta sepencarian. Jauh bezanya tu. Islam dalam ayat yang kita baca tadi hanya membincangkan persoalan faraid. Harta sepencarian kena selesai sebelum faraid. Oleh itu kalau isteri lama kahwinnya tempoh, maka lebih banyak peluang untuk mendapat harta sepencarian. Bakinya menjadi faraid, dapat pula sekali lagi sama ada 1/8 atau 1/4. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi
sudah diimbangi itu dalam Islam. Cuma kita faham atau tidak, biasanya isteri yang lama berkahwin sudah banyak harta yang suami berikan biasanya. Yang sekejap baru 10 minit tadi hanya mas kahwin baru. Harta lain mungkin belum lagi dalam tempoh perkahwinan. Di situ sudah mengimbangi. Sebab itu Islam hanya bincang faraid. Yang lain itu kamu hubungan suami isteri lah. Masa hidup ia beri banyak mana kat isteri dia, terpulang. Yang itu sudah tidak menjadi pusaka. Yang ditinggalkan sahaja menjadi pusaka. Itu masing-masing hubungan suami isteri. Ada orang tu beri banyak harta masa hidup kat isteri dia, ada yang tak beri. Itu hubungan mereka lah. Jangan salah hukum faraid. Salah suami tak berilah masa hidup. Ni faraid mati baru salah ke hukum. Tak kenalah ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu hubungan suami isteri itu sepajarnya patut disuburkan. Pemberian kasih sayang orang panggil, untuk mengeratkan hubungan di antara pihak-pihak itu dipanggil pemberian kasih sayang. Ataupun tahabu, saling memberilah kamu, nescaya akan mengikat kasih sayang di antara kamu, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey. Jadi tempoh perkahwinan tidak memainkan peranan dalam menentukan kadar faraid antara suami isteri. Yang menjadi peranan yang menentukan bahagian faraid adalah kewujudan anak atau tidak dalam pasangan berkenaan. Anak ada atau tidak kepada pasangan yang mati, itulah ada anak atau tidak. Keadaan itu yang menentukan kadar atau bahagian faraid suami atau isteri. Okey, baik. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Maksud ada anak di sini adalah anak yang hidup ketika kematian si mati. Saya urai sikit. Panjang nak urai tu tuan-tuan dan puan-puan. Satu ayat 2 kali kuliah baru boleh selesai. Tapi saya sentuh sikit. Maksud anak kat sini yang ada anak atau tidak, suami dapat 1/2 kalau isteri tak ada anak. Suami 1/4 kalau isteri mati ada anak. Maksud ada dan tak ada di sini, maksudnya anak kalau ada yang hidup ketika mati si mati, itu maksudnya. Anak itu termasuklah zuriat, keturunan lelaki, termasuk keturunan. Okey, panjang cerita itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Contohnya seorang lelaki ni dia ada anak. Berapa orang anak dia? 5 orang. Ramai anak dia. Dia ada isteri, ada 5 anak. Tapi 5 ni meninggal sebelum dia. Nauzubillah. Kan? Ajal maut Allah Ta'ala tentukan, aksiden 5 meninggal anak tu. Ayah dengan mak hidup. Contohlah. Kemudian lama lepas itu suami itu mati. Maka suami mati tak ada anak. Kerana tidak ada anak yang hidup pada masa dia mati. Itu maksud ada tak ada tadi. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Dia hanya pernah ada anak. Itu saja. Tapi sekarang anak dia mati dulu daripada dia. Cuma kalaulah dia ada cucu, maka cucu juga mempengaruhi bahagian suami atau isteri. Cucu daripada mana ni? Cucu daripada anak lelaki sahaja. Cucu daripada anak perempuan tidak mempengaruhi bahagian orang lain. Seorang ini, lelaki ini ada anak lelaki, ada anak perempuan. Dua-dua dah mati. Lelaki ini dah kahwin, perempuan ini pun dah kahwin. Lelaki ini ada 2 orang anak, lelaki dan perempuan. Perempuan ini ada 2 orang anak, lelaki dan perempuan. Tapi dua-dua dah mati. Lelaki ini ada 4 cucu. 4 orang cucu.
Cucu mana yang mempengaruhi bahagian isteri lelaki ni? Cucu daripada anak lelaki sahaja. Cucu daripada anak perempuan tak mempengaruhi. Saya buat contoh, maka isteri kepada lelaki ni belum tentu nenek kepada cucu ni. Sebab mungkin dia kahwin lain. Sebab itu saya kata isteri kepada lelaki ni mungkin isteri baru, mungkin nenek kepada orang ini. Kan cucu 4 orang tadi mungkin. Sebab itu saya hanya hubung watak isteri kepada lelaki ni. Sebab yang dapat pusaka isteri. Okey, baik. Ada 2 orang, contoh seorang lelaki ni ada 2 anak. Satu lelaki, satu perempuan. Lelaki ni dah meninggal dunia. Tak kahwin, bujang, tak ada anak. Perempuan ini pun dah meninggal dunia tapi berkahwin, ada 2 anak, lelaki seorang, perempuan seorang. Lelaki ini ada 2 cucu daripada anak perempuannya. Dia meninggal dunia, isteri dia 1/4 kerana cucu daripada anak perempuan tidak mempengaruhi bahagian isteri. Sebab itu faraid ni payah, orang tak nak belajar. Kan berpusing-pusing dia. Tapi benda mudah je kalau kita faham. Secara umumnya cucu keturunan daripada anak lelaki yang mempengaruhi hak isteri atau suami daripada mendapat harta pusaka, anak dan keturunan. Tapi keturunan tu kena faham. Nanti akan datang bahawa kita sentuh secara detail apabila kita membincangkan persoalan waris-waris si mati. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi berdasarkan ayat yang saya baca tadi, surah An-Nisa ayat 12, berkaitan dengan hal pewarisan suami dan isteri. Sebab apa suami layak pusaka, sebab apa isteri layak pusaka peninggalan suaminya, dan suami layak pusaka peninggalan isterinya kerana sebab hubungan perkahwinan, dan perkahwinan itu sah menurut hukum syarak. Okey. Namun demikian, dalam konteks kita di Malaysia, sesuatu perkahwinan yang tidak didaftarkan tidak boleh menuntut pembahagian harta pusaka. Bukan tidak layak harta pusaka, beza tu. Dari segi syarak, perkahwinan yang sah layak. Dari segi undang-undang pentadbiran, nak tuntut pusaka mesti perkahwinan didaftarkan, kerana perlu tunjuk bukti sama ada surat nikah, sijil nikah, perkahwinan berkenaan, barulah isteri atau suami boleh tuntut perkahwinan harta pusaka. Bila suami mati, perkahwinan tidak didaftarkan, isteri datang tuntut pusaka di mahkamah syariah nak buat pembahagian, nak minta perintah faraid, mahkamah syariah akan tanya, atau dalam isi borang itu mahkamah suruh sertakan sijil nikah yang sah. Boleh tuan-tuan. Kalau tak ada sijil, tak lengkaplah borang tu. Nak mohon tak boleh dah. Dia jumpa pegawai, saya tak daftar. Daftar dulu perkahwinan, barulah proses tuntut semula. Jadi nak tuntut pusaka, sama ada nak mohon perintah faraid di mahkamah syariah, atau nak menuntut pembahagian di pejabat tanah atau di mahkamah tinggi sivil, perlu sertakan sijil nikah yang sah. Nak tuntut. Oleh itu, kalau perkahwinan tidak didaftarkan, maka perlu daftar dahulu, barulah boleh untuk pasangan yang hidup memfailkan atau mempetitionkan permohonan, sama ada di pejabat tanah maupun di mahkamah syariah. Jadi kepentingan pendaftaran adalah proses perundangan untuk menuntut. Dari segi hukum syarak, hukum fiqh kita, hukum syarak, perkahwinan yang sah layak dapat pusaka. Dua berbeza. Okey. Jadi kalau tanya, boleh tak isteri tuntut harta pusaka kalau tak daftar? Tak boleh.
kena pergi daftar dulu. Isteri layak tak dapat harta pusaka kalau perkahwinan tak daftar? Layak kalau kahwin itu sah. Jawapan berbeza jika soalan ditanya berbeza. Okey. Okey, dah masuk waktu tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi berkaitan dengan hal perkahwinan suami isteri ini, kerana kita nak bincang soal perceraian pula bagaimana dengan soal pusaka. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.